Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid yang dimuliakan Datuk Speaker, yang dihormati pemimpin-pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak pengurusan masjid kerana sudi mengundang saya ke majlis pada malam ini. Jarang-jarang saya ni buat ceramah dalam masjid. Selalunya di Padang je, malam ni dalam masjid. Ya. Saya rasa kalau buat di luar tu lagi seronok, tuan-tuan. Ya, saya lebih selesa, bukan kata tak seronok pula duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan lah tak seronok. Saya tak apa duduk atas kursi. Tuan-tuan yang bersila ni dengan sakit gaut, pulanglah tuan-tuan. Nasib baik pengurusi sebut 1 jam je. 1 jam tak apa lah. Kalau selalu saya ceramah 2 jam setengah, 2 jam. Jadi selalu kita duduk santai atas padang, atas kerusi, selesa lah. Tapi untuk sejam ni tak apa lah. Sabarlah ya, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan diberkati Allah boleh niat i'tikaf dalam masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang haji, sekarang ni ialah musim haji. Satu benda yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah suruh kita buat haji, Allah suruh kita buat umrah ni kerana Allah Ta'ala. Walaupun dia sekali saja wajib seumur hidup kepada kita, dan walaupun dia tidaklah diwajibkan pada kita tiap-tiap tahun, sekali cukuplah. Itu pun kalau mampu. Kalau tak mampu, duit tak ada, kederak tak ada, tenaga tak ada, duduk diam. Tetapi di dalam ibadat haji itu sangat besar, sangat hebat, sangat besar benda yang Allah Ta'ala suruh kita fikir-fikirkan, yang disebut sebagai liyashhadu manafi'alahum. Dalam ibadat haji ini ada manfaat-manfaat untuk kamu saksikan. Ada kebaikan-kebaikan untuk kamu lihat. Untuk sama-sama kita kaji tentang haji ini, tuan-tuan. Banyaknya manfaat haji ini bermula daripada sebelum bertolak sampailah ketika kita sampai ke kemuncak ibadat haji, iaitu wukuf di padang Arafah. Sehinggalah balik ke sini pun masih lagi kita menyaksikan kehebatan-kehebatan manfaat-manfaat haji ini, tuan-tuan. Kita lihat yang pertama sekali ialah daripada manfaat haji ini ialah sifat kasih sayang. Cuba tuan-tuan tengok di antara solat dengan haji. Solat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang buat salat, siapa yang diri salat, dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin. Dia telah meruntuhkan agama dia. Menunjukkan bahawa ibadat yang paling besar ialah salat. Sampai Nabi sebut yang membezakan di antara munafik dengan orang Islam, yang membezakan di antara orang kafir dengan orang Islam ialah salat. Sampai Nabi sebut siapa yang ingkar kepada salat, siapa yang mengatakan salat itu tidak wajib, maka dia boleh jatuh kepada kafir. Betapa besarnya, tuan-tuan, ibadat salat, ibadat yang paling awal disoal, ditanya di hari kiamat. Kalau lulus salat, luluslah yang lain.
Kalau lulus solat, dikiralah yang lain. Kalau solat awal-awal tak lulus, sedekah pun ditolak, datang malam ni ceramah pun ditolak. Duduk atas tangga lagi dengar ceramah pun tak diterima. Walaupun susah payah Kak Leha duduk atas tangga tu. Tapi kalau solatnya reject, maka reject lah atas tangganya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, solat itu benda yang besar. Haji di bawah pada solat. Yang menjadi masalah kepada kita sekarang, cuba lihat, bila nak pergi haji, satu kampung kita jumpa. Salam, 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 salam. Minta maaf lah, kita nak ke Mekah. Minta maaf lah, saya nak buat haji, doalah saya baik, minta maaf lah. Padahal buat haji aja. Tapi buat solat yang besar, berapa ramai minta maaf? Ada tuan-tuan nak pergi masjid, minta maaf dengan jiran-jiran, minta maaf lah, aku nak ke masjid, minta maaf tuan-tuan. Jarang berbenar, kata orang Perak. Sebab apa? Tuan-tuan? Nak puasa, jarang orang minta maaf. Nak berzakat, lagi tak ada minta maaf. Ada tuan-tuan peluk amil zakat lepas bayar zakat. Inilah zakat, wang saya menggantikan zakat pada tahun ini. Dipeluk, maaf saya amil. Tapi kalau nak pergi ke Mekah, subhanallah, tak percaya, cuba tuan-tuan tengok Salam Baitullah tiap-tiap malam ni di TV1. Bila wartawan temu ramah aja, mesti menangis jemaah haji tu. Apa perasaan Hajah dapat menunaikan haji pada kali ini? Macam rasa terharu. Nampak? Cuba tuan-tuan tengok. Minta pada anak-anak, tolonglah doakan mak di sini, mak nak buat haji. Padahal di tangan tu penuh beg plastik, tak jubah ke, tasbih ke, benda ke. Balik masjid satu beg, pergi masjid satu beg. Itu yang naik timbun-timbun beg daripada anak, jadi cuci cicit beg balik, tuan-tuan. Dalam duk sedih-sedih tu pun shopping on. Shopping sambil dia pegang kepiah je, saya rasa kepiah pegang lagi nak beli ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, betapa haji itu menjadikan kita berkasih sayang. Manfaat yang pertama, kita tidak ada lagi perasaan dengki, tidak ada lagi perasaan nak marah pada orang. Kita pergi haji dalam keadaan penuh kasih sayang. Tak ada siapa-siapa yang kita masam muka. Kalau kita ada hutang, kita bayar. Kalau kita ada buat salah, kita minta maaf. Kalau kita ada janji yang tak ditepati, kita betulkan balik. Kalau kita ada wasiat, kita wasiat. Kalau kita ada harta, kita bagi clear. Supaya perjalanan kita untuk buat haji jadi cantik. Nampak ibadat haji itu, tuan-tuan. Ibadat haji itu mendatangkan kasih sayang. Siapa-siapa pun yang nak pergi haji, dia rasa seronok. Dan kita pun bila tengok orang nak pergi haji, kita rasa seronok. Dengar saja Hajah Rogayah nak buat haji tahun ini, alhamdulillah. Petang tu sampai dia, ambil duit sedekah pada Hajah Rogayah. Hajah Rogayah kata, tak payah susah-susah, ambil, terima kasih, kata dia. Makan es krim gaya, kata dia. Tuan-tuan, sebab kita sayang. Nombor satu, sayang menyayangi di dalam ibadat haji. Cuba tuan-tuan tengok di dalam ibadat haji itu apa? Bila sampai di sana, semua serupa. Tidak ada kita nak kata orang kaya di sini tempatnya, orang kaya di sini caranya, orang hebat di sini cara melontarnya. Sama aja. Kalau tawaf, sama je tawaf dia. Tak ada orang kaya, tuan-tuan, tawaf dia jalan lain, tak ada. Sa'i pun gitulah sa'inya, tuan-tuan. Sama saja. Nak melontar pun samalah, tuan-tuan. Duduk wukuf, sama je lah wukufnya. Pakaiannya pun samalah. Dia mendatangkan satu sifat bahawa kita adalah sama. Kita adalah daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Khalaqahu min turab. Adam itu dicipta daripada tanah, dan kita berasal daripada tanah. Apa sebab kita nak sombong? Dia membuang sifat kesombongan. Haji membuang sifat sombong. Haji membuang sifat bongkak. Haji membuang sifat ego.
Tak ada tuan-tuan. 13, 14 apa benda yang berlaku kepada pantang larang orang haji, semua kena. Raja pun kena pantang larang, orang biasa pun kena pantang larang haji. Rakyat biasa pun kena pantang larang haji, pemimpin pun kena pantang larang haji. Sama belaka, pakaian sama belaka. Dia nak bagi tahu kepada kita tidak ada sifat sombong-sombong dalam Islam. Yang ketiga, kita lihat betapa teruskan ambil gambar. Betapa kita bila buat haji ni tuan-tuan, Allahu Akbar, dia mendatangkan sifat kerdil, kecil. Kecil lah tuan-tuan, kita di hadapan Allah, berbilion, berjuta, bermilion manusia, berjuta-juta manusia, agak-agak Allah pandang kita atau tidak? Tuan-tuan cuba tengok ramai-ramai kita semayang. Ada orang bila semayang ramai-ramai, dia cukup jaga tertib dia. Akad takbir pun elok aja, Allahu Akbar. Cuba dia semayang seorang-seorang di rumah, Allahu Akbar. Baju pun tak pakai, singlet aja tuan-tuan, kain pelekat, singlet. Allah, ni sejengkai bulu ketiak. Tapi bila nak datang masjid, mana ada pakai singlet saja. Semua baju Melayu, jubah dengan datuk ni, baju Melayu tuan-tuan, bersamping lagi. Saya dengan berkemeja lagi. Tok imam berjubah lagi tuan-tuan. Sedangkan kita lupa, bila kita semayang ramai-ramai, Allah tengok ramai-ramai. Tetapi kalau kita semayang seorang-seorang di rumah, sebenarnya Allah perhati kita seorang je. Sepatutnya yang di rumah itu lebih lagi. Sebab pada masa itu orang tidur, isteri tidur, anak tidur, suami tidur. Tok imam tak nampak, ustaz tak nampak, datuk tak nampak, tok ketua kampung tak nampak. Yang nampak kita pada masa itu hanyalah Allah sahaja. Sepatutnya bila seorang-seorang lagi kita rasa gerun. Sepatutnya bila seorang-seorang lagi kita jaga-jaga. Sebab Allah sedang perhatikan kita seorang-seorang. Begitulah dengan ibadat haji tuan-tuan. Kalau ramai-ramai manusia duduk wukuf di atas bukit, duduk bawah batu, duduk atas batu, duduk bawah kemah, bermilion manusia, 6 juta, 4 juta manusia. Pernah tak kita berfikir, Allah nampak dak aku ni? Allah nampak dak aku ni? Ni malam ni dalam masjid ni ada berapa ribu orang. Nu hak di atas nu ada berapa ratus orang. Nu hak di bawah nu berapa kemah. Pernah tak kita fikir? Yang di sini boleh angkat tangan kat Ustaz Kazim, Ustaz. Nu hak di bawah tu, dia pergi angkat tangan kat skrin, Ustaz tak bagi respon. Bodoh punya Ustaz, nak respon apa? Ustaz bukan nampak hang, Ustaz tak nampak kamu pun, nak bagi respon apa? Persoalan dia agak-agak Allah nampak tak kita di hari kiamat? Kalau dah bermilion macam ni manusia, aku takut Allah tak pandang aku. Sebab ada satu ayat dalam Quran, Allah sebut ada manusia yang Allah tidak akan pandang, wala yanzuru ilaihim. Allah tak tengok mereka di hari kiamat. Allah tak tolong mereka. Malah kata Allah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah takkan bercakap dengan mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan kata Allah, wala yanzuru ilaihim, dan kami tak akan tengok mereka di hari kiamat. Walahum azabun azim. Allah kata kami bagi kepada mereka azab yang besar. Allah tak tengok, Allah tak cakap, Allah tak ampunkan dosa. Sedangkan tiap-tiap malam, tiap-tiap hari kita baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Raja pada hari itu ialah Allah. Allah yang berkuasa pada hari itu. Tiba-tiba Allah tak layan kita. Tiba-tiba Allah tak tolong kita. Tiba-tiba Allah tak bantu kita. Tengok muka kita pun tak nak. Siapa yang boleh tolong kita?
Maka bila kita buat haji ni tuan-tuan, ramainya manusia, maka pada masa itu kita rasa kerdil di hadapan Allah. Bagusnya amalan dia, hebatnya amalan dia, bagusnya orang ini. Aku macam mana? Macam mana aku dengan Tuhan? Agak-agak Allah terima tak amalan aku? Agak-agak Allah terima tak amalan yang aku buat? Maka pada masa itu tuan-tuan, kita lihat adakah kita ini Allah Ta'ala terima ataupun tidak amalan-amalan yang kita buat. Sebab itu pada masa itu dosa-dosa kita pun kita bayangkan. Waktu itu kita nampak dosa-dosa kita terbayang-bayang di hadapan mata kita. Maka bercucuranlah air mata keluarnya, menangislah kita. Orang macam ni dipanggil sebagai orang yang lembut hatinya. Tapi ada orang yang tak ada menangis tu. Relax, dia tengok Kaabah, tengok begini rupa ya, kata dia. Tak ada besar. Tengok dalam TV macam besar. Dia relax je tuan-tuan. Orang lain bila tengok Kaabah terus menangis. Masuk je dalam Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa abang menangis? Kaabah. Biasa lah dia. Aisyah dia ni 3 suku ke apa ke? Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan tentang haji. Tentang haji ni untuk kita. Kaitkan dengan merdeka. Haji itu menjadikan kita merdeka. Merdeka daripada sombong. Merdeka daripada mementingkan diri sendiri. Merdeka daripada sifat berpuak-puak. Merdeka daripada beranggapan bahawa kita adalah orang yang terbaik. Berapa banyak di kalangan kita ni tuan-tuan menganggap aku yang terbaik. Sebab dia tak nampak ibadat orang lain. Dia tak tengok orang lain. Sebab itu bila pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, baru kita nampak. Ada orang yang mati ketika sujud dalam raudah. Macam mana boleh mati dalam raudah sambil sujud? Apa amalan dia? Allah jemput dia meninggal di dalam taman-taman syurga. Kita mati pula tuan-tuan tengah berdandut. Kena current speaker. Meninggal terus. Macam mana Allah Ta'ala ni bagi dekat dia umurnya tua, tetapi boleh jadi tetamu Allah. Bagaimana Allah pilih dia tuan-tuan? Di sini yang saya nak bawa pada tuan-tuan tentang makna merdeka dalam diri kita. Sebab ada orang yang belum merdeka dengan jawatan. Dia pegang jawatan, maka dia mengatakan bahawa aku berkuasa. Aku orang hebat, aku ada pangkat, aku ada kuasa. Dia lupa kuasanya bila-bila masa boleh habis. Dia lupa jawatannya bila-bila masa boleh lingkup. Orang macam ini belum merdeka. Ada orang yang jadi sombong sebab badan dia tegap, nama dia Sada. Abang Sada, engkau ada? Tak ada, kata dia. Maka dia kata aku Sada. Dia lupa. Dengan terjatuh bilik air, terlingkup kepala ke belakang, udah gila sekarang ni. Gila dah. Jatuh terbelakang dia tuan-tuan, habis. Sikit saja. Ada orang yang sombong sebab dia cantik. Muka pun tak cukup, ada hati nak ngorak orang. Dia pandang rendah pada orang. Kalau kau nak kahwin dengan anak aku, komang-komang ada RM50,000. Disebabkan kejatuhan nilai ringgit sekarang, naik RM70,000, kata dia. Ada hati kau nak mengorak anak dara aku, dia lupa. Cantik ni tuan-tuan, Allah naik motosikal, jatuh tepi jalan, diheretnya muka tengah jalan tar, habis. Sikit sahaja. Sebab itu orang macam ini belum merdeka. Di antara orang yang belum merdeka ialah orang yang tidak berkasih sayang. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah Ta'ala sebut, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba."
Allah Ta'ala sebut, bila datang pertolongan Allah, akan dibukakan kepada kamu negeri. Pada ayat ini ialah negeri Makkah. Dibukakan daripada belenggu jahiliah, belenggu penjajahan jahiliah. Maka kamu akan lihat, pada masa itu orang akan menyertai Islam berbondong-bondong. Apa yang kamu kena buat? Sucikan. Fasabbih, bertasbihlah kamu menyucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Allah ni Maha penerima taubat. Tuan-tuan, kenapa saya sebut tentang kasih sayang? Salah satu elemen yang paling penting dalam haji, dan kasih sayang tu juga elemen yang penting dalam merdeka. Banyak benda lain lagi yang saya boleh sentuh. Kenapa Ustaz sentuh sikit haji? Kenapa Ustaz sentuh sikit merdeka? Kemudian Ustaz sentuh pula berkasih sayang? Sebab kasih sayang adalah tanda-tanda orang beriman. Kasih sayang adalah syarat orang beriman. Syarat orang beriman, dia tak letak kepada songkok putih atau songkok hitam. Syarat orang beriman, dia tak pernah sebut pakai baju belang atau pakai baju jubah atau baju pink. Datuk Wira kita ni, pakailah baju pink, harus. Sebab ada ustaz kata, tak boleh baju pink ni untuk orang perempuan. Kata, mana ada hadis pink untuk orang perempuan? Nampak benar nipunya. Pakailah baju, janji selagi untuk aurat. Yang dilarang pada laki-laki sutera. Yang dilarang pada laki-laki ialah menyerupai perempuan. Warna ni lantak, tuan-tuan lah, tuan-tuan nak pakai baju warna apa pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita letakkan macam-macam benda untuk nak dikatakan sebagai orang itu kuat iman dia. Ada yang kata pergi umrah tiap-tiap tahun, oh kuat iman dia. Ada yang pergi buat haji tiap-tiap tahun, oh hebat iman dia. Ada yang kata makin janggutnya panjang makin kuat iman dia. Ada yang kata makin panjang ekor serban dia makin kuat iman dia. Tak, Nabi tak pernah sebut pun. Siapa yang paling panjang ekor serbannya, itulah paling panjang imannya. Kalau nak kira ekor paling panjang, tuan-tuan, Wong Fei Hong lagi panjang, Fong Sai Yuk lagi panjang. Kalau nak kata pemakai jubah tu lambang orang beriman, Sami Siam lagi siam malam jubah, tuan-tuan. Tak pernah pun Nabi sebut. Tetapi Nabi sebut tanda-tanda orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, fal yukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tuan-tuan, pakai cantik-cantik tapi tak hormat tetamu, tak layan tetamu, tak ada iman. Tetamu datang ke rumah, apa yang kau datang? Diajak masuk pun tidak, dijamu minum pun tidak, diajak makan pun tidak. Marah lagi pula tetamu datang. Assalamualaikum, budak-budak datang nak beraya. Dihalau je budak, balik. Kira nak kutip duit aja. Lari budak-budak tu. 2 orang ni lah, dia 3 orang ni. Pada ada orang ni adalah tetamu kita hari raya. Kenapa nak marah? Ada yang kata bukan kata nak beraya, kerja nak kutip duit aja. Tak dia orang nak beraya, kita bagi duit dia ambil. Ada yang bila budak-budak datang beraya di rumah dia, dia buat-buat gila tau. Assalamualaikum, budak-budak ni. Dia keluar dengan tangan sengit, lari budak-budak tu. Dekat sebatu larinya. Budak-budak kata, tadi nampak sihat kan kat masjid, bila masa pula cacat orang tua ni. Punya dia tak nak layan tetamu. Orang ni namanya tak ada beriman. Ni masjid kita ni hebat, aircon. Nah, sebab nak melayan tetamu. Tandas cantik, kapet cantik, tingkat atas cantik, lampu pun cantik. Itu kalau dirobahnya lampu tu ke bawah, syahid orang bawah tu. Siap pasang skrin lagi.
Pasal apa? Nak melayan tetamu. Tuan-tuan adalah tetamu Allah dalam rumah Allah. Kita selalu sebut orang haji itu duyufur rahman. Tapi kita lupa yang datang ke masjid ini juga tetamu Allah. Bukankah masjid ini juga rumah Allah? Layan. Sebab ada setengah masjid, tuan-tuan, dia tak layan jemaah wanita. Jemaah wanita kadang-kadang kipas pun tak ada. Dah lah pakai telekung. Telekung, baju dalam, kain dalam, seluar dalam, anak tudung, stokin, sarung lengan, 7 pasang, 7 helai. Tak percaya cuba londeh makciknya pakai tudung. Tu nampak tuan-tuan. Anak tudung, telekung, baju Melayu, baju semua dia pakai. Panas. Kipas satu. Itu pun melenggok-lenggok kipas. Krek, 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 krek. Makcik nak di bawah tu, la ilaha illallah. Aku dah ngucap engkau, aku dah lama dah ngucap, kita dah tengok kipas. Kita tidak meraihkan jemaah. Di mana sifat merdekanya, tuan-tuan? Kita tidak meraihkan, tidak berkasih sayang. Merdeka itu ialah buang sifat sombong, bagi yang terbaik kepada manusia. Sebab Nabi kata dah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang bagi manfaat pada manusia yang lain. Yang ini yang kita nak. Sebab setengah masjid, tuan-tuan, kutipan derma dia nak, tapi dia simpan. Kutip tabung, setiap tiang tabung. Bayangkan, setiap tiang, tapi dapat duit simpan. Asal simpan duit. Cubalah ambil duit tadi, melayan tetamu, melayan tetamu. Tuan-tuan bayangkan, Masjidil Haram tu, nama dia Masjidil Haram tu, yang jaga dua masjid tu apa? Khadamain. Khadam dua tanah suci. Khadam Haramain. Khadam kepada dua tanah suci. Tanah suci Madinah, tanah suci Mekah. Yang menjaganya dipanggil sebagai khadam, penjaga yang memberi khidmat. Dia bagi khidmat sungguh, tuan-tuan. Sepanjang jalan air zam-zam dalam masjid. Kapet dia bagi, aircon dia bagi, dia buat yang terbaik supaya orang rasa selesa. Itu dia, tuan-tuan, yang dipegang. Siapa yang beriman pada Allah, layan tetamu. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakap baik-baik. Merdeka apa kalau kita cakap yang tidak baik? Hari ini saya takut, tuan-tuan, baca dalam Facebook, baca dalam internet, baca dalam blog, bahasa semua tak cantik. Bahasa maki orang. Merdeka apa? Sama-sama kita maki-memaki, sama-sama kita fitnah-memfitnah, sama-sama kita condemn-mengondem. Dulu ada penjajah, kita condemn penjajah. Sekarang penjajah dah balik, sama-sama kita pula. Adakah kita ini beriman ataupun tidak? Ada yang sembahyang belakang tu imam, dikutuknya imam. Belum merdeka. Allahu Akbar, dia ikut tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam manalah boleh jadi imam? Orang tuan menyampah aku. Baca slow gila macam ni, menyampah aku. Macam mana kau ni ada iman ataupun tidak? Mana ngutuk dia buat apa? Habis-habis salam kutuk dia. Imam pula habis-habis salam kutuk jemaah. Ada imam komplain pada saya, ustaz, saya semayang di satu surau, saya jadi imam, makmum saya 4 orang. Jadi saya takut ada orang nak pakai surau tu, saya pun cepatkan bacaan saya, ya, supaya tak lama sangat. Jadi habis semayang, saya pun nak berdoa, 4 orang ni dah tak ada, ustaz. Jadi soalan saya, siapa 4 orang, ustaz? Manalah saya tahu, kamu tanya aku buat apa? Dia tanya saya, siapa 4 orang, ustaz? Mana saya tahu, tak? Jin ke hantu? Dia marah sebab makmum tak berdoa dengan dia, makmum tak berwirid dengan dia. Habis-habis salam, makmum terus belah. Apa saya doa saya tak laku ke, ustaz? Sampai hati dia orang tinggalkan saya seorang-seorang. Imam,
makmum hanya wajib mengikut imam masa sembahyang. Habis-habis salam, bye-bye lah. Habis-habis salam, bye-bye. Itu pun nasib baik dia bye-bye. Kalau dia tak bye-bye pun tak boleh belah pun tak apa. Tetapi kalau dia beradab, sembahyang dengan tu imam, berdoa dengan imam, salam dengan imam, bukankah itu baik? Tapi hari ni tuan-tuan, tak puas hati dengan imam, nah Facebook. Tak puas hati dengan penceramah, nah dalam Facebook. Tak puas hati dengan pemimpin, nah hentam dalam Facebook. Maki kau-kau punya tuan-tuan. Kalau kita beriman pada Allah, kita tak akan sebut benda-benda yang mencemarkan orang. Belum merdeka pemikiran kita. Belum jelas pemikiran kita ini mengikut Islam. Sebab yang dikatakan merdeka itu ialah membuang jahiliah dan mengambil yang Islam. Yang dikatakan merdeka itu ialah menolak benda bid'ah yang mengambilnya perbuatan Rasulullah. Yang dikatakan merdeka itu ialah menolak kemungkaran yang diambilnya ialah ma'ruf. Tetapi kalau kita masih lagi belum berjaya menolak kemungkaran dalam diri kita, Nabi sebut benda yang paling Rasulullah bimbang tentang kita ada 3. Paling Nabi bimbang. Pertama, tumit. Sebab bila ambil wuduk, tumit tak kena air. Di bawah tapak tumit tu, banyak orang basuh kaki tak kena air. Maka bila solat, dia tidak sah sebab tumitnya tak terkena wuduk. Habis. Yang kedua, kemaluan. Sebab basuh tak kena. Ada yang tak basuh pun. Naik motor, nak terkencing, berhenti tepi pokok pisang, selamba depan pokok pisang, bergegar pokok pisang tu. Tah, kopi cap apa orang tua ni makan ni, bergegar aku ni. Tak dibasuh tuan-tuan, selamba rok aja. Itu penyebab kena seksa dalam kubur, dalam neraka tuan-tuan. Yang ketiga yang Nabi paling bimbang, Nabi jelirkan lidahnya. Nabi kata, ni yang paling aku takut, lidah. Dan hari ni tuan-tuan kena ingat, lidah bukan di mulut semata-mata. Yang di mulut ni diam. Saya seorang je bercakap. Sekarang ni saya seorang je bercakap, tapi tuan-tuan diam. Tapi diam tuan-tuan, diam di mulut, dalam hati bercakap. Semua sedang bercakap dalam hati sekarang. Bila lah ustaz dia nak habis? Itu dalam hati dia bercakap. Tengok dalam TV putih ya, tengok betul hitam, dalam hati bercakap tuan-tuan. Dalam hati bercakap, aduh, panaslah pula masjid ni, aircon tak sejuk ke? Cakap. Yang dalam hati tuan-tuan bercakap macam itu, lantak tuan-tuan lah. Selagi mana tuan-tuan tak lafazkan, tak jadi masalah. Yang saya takut sekarang bukan lidah ini. Ni, lidah jari. Jari yang bercakap sekarang. Allah kata jari kita sekarang bisu. Di hari kiamat baru dia bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah kata jari kita akan bercakap di hari kiamat. Sekarang tuan-tuan menulis dalam blog, tulislah. Tuan-tuan mengkomen di dalam Facebook, komenlah. Tetapi ingat, tulisan dan komen tuan-tuan akan dihisab di hari kiamat. Tuan-tuan nak maki orang, makilah dalam Facebook. Tapi ingat, jari akan bagi tahu pada Allah di hari kiamat. Apa nak cakap? Merdekakah kita? Kita bercakap benda yang kita tak tahu? Merdekakah kita? Kita menyembunyikan benda yang kita tahu? Merdekakah kita? Kita memutar belitkan satu benda? Saya jadi penceramah, paling saya takut tuan-tuan. Paling saya takut. Orang tanya isu anjing. Orang bawa anjing naik troli di supermarket. Apa pendapat ustaz? Saya kata ini menghina orang Melayu, orang Islam. Ada pula ustaz pula sokong pula.
Apa masalah bawa anjing ni? Apa orang Islam takut benar dengan anjing ni? Apa kata dia? Lupakah kita seorang pelacur masuk syurga hanya kerana memberi minum anjing? Mufti mana pula ni? Mana faham? Tak faham sudah. Besok dengan kenyataan macam ni, habis makcik-makcik jadi pelacur. Makcik kerja apa makcik? Pelacur. Dosa, makcik cari anjing lah nanti, kata dia. Senang betul cakap. Yang disebutkan dalam hadis itu ialah perempuan itu bertaubat. Punya kerjanya kotor, tapi bila dia tahu kerjanya kotor, dia insaf. Dia taubat. Ampunkanlah aku ya Allah. Selepas dia ampun, dia berjalan, dia tengok anjing ni lapar, dahaga, dia bagi minum. Bila disiasat di hari kiamat, pahala dia satu je, pahala bagi anjing minum. Dosa dah tak ada, pahala langsung tak ada. Pahalanya cuma apa? Itu sahaja yang dia bagi minum pada anjing. Dengan sebab dia bagi minum, dapatlah syurga. Pahala itu. Bukan maknanya boleh jadi pelacur, tak apa, nanti makcik cari anjing. Bagi minum-minum tak apalah, akan masuk syurga lah. Tidak. Saya nak sebut tentang anjing. Takkan hang tak tahu anjing ini kita najis. Orang Melayu, orang Islam bukan benci pada anjing. Tak benci. Tapi kami benci pada orang yang tak reti menghormati orang Melayu. Anjing itu kencing dalam troli. Bila kencing dalam troli, najis lah. Bayangkan makcik-makcik beli beras, beli nugget, kena air kencing anjing. Aiman, mama beli nugget, gini-gini dengan anjing tu anak dia. Bagusnya tuan-tuan, supermarket tu dia tak tahu troli mana. Sama lah semua sekali. Tu nama dia warak. Benda ini berlaku kepada seorang ulama. Dia ni meniaga minyak. Bila dia meniaga minyak dalam tong, pekerja dia bagi tahu, tuan, ada tikus melompat dalam minyak, tak keluar-keluar dah. Tong yang mana? Saya tak ingat, tuan. Buangkan semua minyak, supaya aku tak menjual benda yang subhah kepada orang lain. Ini nama dia warak. Tapi hari ni tuan-tuan, ada ustaz kata, tak apalah, apa masalah takut benar dengan anjing? Biarlah, bukan masalah takut. Masalah kita dalam masyarakat yang merdeka pun tidak reti menghormati hak, tidak reti menghormati agama orang lain. Itu namanya tidak merdeka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebut pada tuan-tuan tanda-tanda orang beriman. Yang kedua, jaga mulut. Okey, jaga mulut. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Okey, yang ketiga Nabi sebut apa? Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kenapa ibadat haji saya kait dengan merdeka dan saya kait dengan satu sifat nama dia kasih sayang? Sebab Nabi kata, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia kasih kepada orang lain macam mana dia mengasihi pada diri dia sendiri. Tak sempurna iman. Allahu Akbar. Kalau hilang kasih sayang. Saya tengok di Malaysia tuan-tuan, keadaan menakutkan. Sesama Islam seolah-olah sudah tidak ada kasih sayang. Bila satu ulama gambarnya dipijak oleh orang kafir, orang Islam boleh cakap, eloklah dipijak pun kalau aku ada keludah muka dia. Yang kutuk, yang pijak itu orang kafir, yang menyokongnya orang Islam. Sifat kasih sayang sesama umat Islam makin longgar. Kerana apa? Ideologi politik. Walaupun dia sekadar gambar. Bayangkan gambar tuan-tuan yang dipijak, apa rasa tuan-tuan? Bayangkan gambar bapak kita dipijak, apa rasa kita?
Macam mana kita tengok gambar dia dipijak, macam itulah kita kena bayangkan kalau bapa aku dipijak. Walaupun kita tak setuju dengan dia, kita tak mau ikut dia, tapi kita tak boleh setuju dengan biadab. Kalau kita setuju dengan perbuatan biadab, tu namanya belum merdeka. Sebab Islam mengajar kepada kita sifat berkasih sayang sesama Islam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Siapa-siapa yang ikut Rasulullah, dia tegas dengan orang kafir dan dia berkasih sayang dengan sesama Islam. Nampak tuan-tuan? Siapa yang mengaku Muhammad itu Rasulnya, tegas dengan orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama Islam. Syarat beriman, tuan-tuan, syarat orang beriman berkasih sayang. Bagaimana nak realisasikan kasih sayang? Banyak. Pertama, sedekah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong pada benda baik, itu mendatangkan kasih sayang. Masjid tuan-tuan ni masjid aktif, masjid yang bagus. Dulu kita komplain tak ada aircon, sekarang kita dah bubuh aircon. Dulu kita komplain masjid tak buat ceramah, sekarang kita buat ceramah. Bila buat ceramah, dia memerlukan kos. Bila pasang aircon lebih-lebih, memerlukan kos. Bila nak kapek yang cantik, dia memerlukan kos. Bila nak buat aktif masjid, program-programnya, dia memerlukan kos. Kalau kita tidak tolong menolong, macam mana masjid dan pengurusannya nak buat yang terbaik? Jadi tuan-tuan, sempena dengan ceramah bulanan pada malam ini, saya lancarkan tabung masjid. Tuan-tuan yang nak sedekah, nak derma, jalan. Minta petugas-petugas lancarkan. Yang datang dalam masjid ni berapa ribu Datuk Wira dalam kita punya? Dalam ni saja dekat 3,000. Di luar tu mau 2,000, 4,000, 5,000. Yang datang malam ni 6,000. 6,000 seorang RM10. 60,000 malam ni. Bagi pada masjid, jangan simpan. Lepas ni buat lagi ceramah banyak-banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana nak mendatangkan kasih sayang? Supaya kita jadi orang yang sempurna iman. Bagaimana kita nak dapat sifat kasih sayang ini? Supaya Allah kata iman kita sempurna. Kita semayang dah bagus, subuh tak tinggal di masjid, Ramadan 30 hari habis, haji umrah kita dah buat, zakat setiap tahun, tapi Nabi kata masih belum sempurna iman. Bagaimana? Caranya ialah berkasih sayang. Mungkin kita kurang kasih sayang. Jadi apa benda yang kita nak buat supaya kita berkasih sayang? Malam ni saya sentuh 5 benda ya tuan-tuan. 5 perkara ini kita buat untuk berkasih sayang. Oh, macam mana nak buat ni? Sila Abang Haji, sila. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak sambung cepat-cepat, bagi cepat-cepat dekat dia supaya dia pergi tempat lain pula, boleh kita sambung ceramah pula tuan-tuan. Tidak duk tengok dia ya. Baik, yang pertama saya sebutkan tadi, untuk mendatangkan kasih sayang ada 5 benda yang saya nak ajak tuan-tuan buat. Sempoi-sempoi ya. Tetapi kesan dia touching di dalam hati. Pertama, Nabi sebut tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum pada orang lain, kamu dapat pahala sedekah. Kamu bermanis muka pada orang lain, kamu dapat pahala sedekah. Sebab tu tuan-tuan, ada yang senyum je pada tabung tu. Dia gelak tabung tu. Kenapa kau gelak je, Din? Tak ada sedekah ke? Tadi Ustaz cakap senyum pun sedekah kata dia. Tuan-tuan, nombor 1, bagaimana nak tackle hati orang? Senyum. Kasih sayang ini dia akan datang bila kita tackle hati orang. Bila kita tackle hati orang, dia akan datang kasih. Sebab tu tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tackle hati orang. Curi, curi, curi,
mencuri hatiku, cuma nun jauh selalu. Bagaimana nak mencuri hati orang? Senang aja tuan-tuan, kita senyum pada orang. Cuba saya ceramah malam ni, saya masak. Haji merupakan satu ibadat. Dia pakai balik dengan datuk balik tuan-tuan. Dia kena senyum. Yang tak boleh senyum siapa dia? Tok Imam baca khutbah. Jangan dia buat senyum pula. Kita ya, hendaklah ya. Apa orang tua ni pula ni? Khutbah jangan duk senyum. Khutbah jangan bagi orang gelak. Khutbah bukan tempat ketawa-ketawa tuan-tuan. Khutbah kena serius. Mai ceramah, mai kuliah, senyumlah. Dan senyum ni tuan-tuan, satu benda yang menggembirakan hati orang. Senyum je. Peniaga senyum. Masuklah tengok baju. Cantik-cantik, harga boleh runding. Senyum. Cuba masuk. Berapa harga baju ni? Kau buta. Tak nampak tulis RM40. Buta. Tanya. Bodoh apa kau ni? Tuan-tuan tahu tak? Ada bakarnya kedai kita tau. Sebab kita tak senyum. Cikgu sekolah masuk dalam kelas sentiasa senyum pada anak murid. Anak murid akan suka. Datuk kita ni pemimpin, senyum pada rakyat. Rakyat suka pada dia. Ini senyum waktu pilihan raya. Habis pilihan raya, naik cermin gelap, diam dalam kereta. Tak senyum-senyum dah. Tobatlah home, orang tak bakar. Sebab itu tuan-tuan, dengan senyuman itu dia mendatangkan kasih sayang. Akak-akak balik nanti senyum dekat suami. Abang nak makan? Dah kenyang pun lapar balik tuan-tuan. Padahal dah menterdarah, dah ekor depan. Dah kenyang dah, tapi kerana senyuman isteri. Abang nak makan? Nak makan saya siapkan. Boleh juga, nampak. Tapi kalau lapar si suami, isteri masak. Nak makan ke tidak? Aku dah kenyang dah bedah kata dia. Walaupun belum makan, lapar gila tau. Tapi bila masak muka, kenyang kita. Senyumlah seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Bukankah Nabi senyum pada orang? Nabi senyum pada orang tua, Nabi senyum pada anak-anak, Nabi senyum pada kawan-kawan. Dengan senyuman itu tuan-tuan, dia mendatangkan kasih sayang. Jadi start pada hari ni, abang-abang yang rajin masam-masam, start malam ni, senyum. Yang mana misai melonting masuk dalam mulut, sampai tak nampak senyum, besok trim bagi nipis sikit. Ini melonting masuk dalam mulut. Bila minum air ni tuan-tuan, misai dia berenang dalam gelas. Udah macam ikan keli begini ini. Start pada malam ni kita bagi ceria. Akak-akak jangan duk masam-masam. Awet tua tau. Masam. Orang tanya saya, ustaz, umur ustaz berapa? Saya kata dah dekat 60. Tapi tak nampak ustaz senyum. Dengan senyum jadi muda. Tengok muka saya 60, tapi Allah tak nampak. Sebab apa? Sebab senyum. Cuma saya pesan, bila nak senyum, pastikan ada orang. Jangan duduk atas tangga seorang-seorang senyum. Tu namanya tak sihat. Terlupa makan ubat nama dia. Jadi start pada hari ni tuan-tuan, jangan marah-marah, jangan benci-benci, jangan masam-masam, senyum. Senyum itu menjadikan muka kita jernih. Senyum itu menjadikan jantung kita kembang dengan baiknya tuan-tuan. Senyum itu menjadikan orang sayang kepada kita. Nombor 1. Nombor 2, bagaimana nak tackle hati orang supaya orang jatuh cinta pada kita, supaya kita sentiasa berkasih sayang dengan orang lain. Nombor 2 apa dia? Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Sebarkanlah salam antara kita. Dah, kita duduk dalam masjid ni daripada maghrib, tak bergenjak sampai sekarang pukul 10. Dah salam ke belum?
dah bersalam ke belum? Dah bagi salam ke belum? Duduk berlaga peha dengan peha, tapi tak nak bersalam lagi. Sebab dia belah lain, kita belah lain. Jeling mata kat dia. Datang juga biawak. Biawak dia panggil tu. Mana merdeka kita ni? Kita berkongsi bumi, berkongsi langit, berkongsi masjid, berkongsi tok imam, berkongsi mimbar, segala-galanya kita berkongsi, tetapi kita tidak berkasih sayang. Iman apa? Iman apa tuan-tuan? Selisih tengah jalan, tegak kepala, salam tak nak. Iman apa? Sama-sama naik tangga, tak nak hulur tangan. Sama-sama naik tangga masjid, hulurkan salam. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Awak sihat? Sihat. Kalau saya sakit, saya tak datang masjid Tuan Haji. Bodoh punya soalan. Ini pun satu juga. Tuan-tuan, janganlah tanya soalan bodoh-bodoh ni. Ya Allah, kita selalu tanya soalan yang kita dah tahu jawapan dia. Jiran kita basuh kereta, yang tanya lagi buat apa? Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam. Basuh kereta ke? Kan dia basuh kereta. Saya kalau orang tanya macam itu, saya jawab, tak, basuh lori. Tanyalah soalan yang belum kita tahu jawapan. Itu baru namanya tanya. Tuan-tuan, kalau Tok Imam pergi masjid, sepanjang jalan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, semua orang sayang pada dia. Dia tengok 4 orang tengah duduk main WhatsApp tepi jalan, berhenti sekejap. Assalamualaikum. Kamu main apa ni? Handphone ni apa jenis ni? Saya Nokia Tok Imam. Kamu? Saya iPhone. Kamu? Saya Samsung. Kamu? Saya Samsung. Nampak tuan-tuan. Bila tiap-tiap hari Tok Imam AJK masjid tanya dengan salam, 4 orang ini akan jadi geng mereka. Tuan-tuan, kita tidak perlu berdakwah. Tak perlu berdakwah teruk-teruk untuk menarik orang, tuan-tuan. Hanya dengan senyuman, hanya dengan salam, dia meruntun jiwa. Dan salam boleh bagi macam-macam. Jamal Abdillah bagi salam, Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Itu lagu raya, tuan-tuan. Bagilah salam. Dengan salam itu dia cair hati. Cuma bila nak bagi salam, pastikan elok-elok. Jangan bagi salam betul-betul di muka pintu rumah orang. Jangan. Terus pergi rumah dia, Assalamualaikum. Oi Kak Bedah. Salah. Buatnya Kak Bedah tu berkembat. Dia terlontar tengah-tengah laman rumah tu. Dia tengok TV cerita Korea. Kita pula bagi salam. Oh Kak Bedah. Tak pakai baju ni. Tak pakai baju, lagi dia masuk tuan-tuan. Sebab itu jangan bagi salam di muka pintu, bagi salam tepi-tepi sikit. Dan jangan bagi salam sampai mengendap ke tingkap. Assalamualaikum. Oh Kak Bedah. Yang Kak Bedah menyorok orang kati tak kena, menyorok orang kursi tak kena. Tuan-tuan, dan bila kita bagi salam itu, bagi salam elok-elok 3 kali. Assalamualaikum. Tak jawab juga, relax dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab juga. Balik. Ada tempo. Bukan maknanya 3 kali bagi salam tak jawab, terus balik. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bye-bye, bye-bye. Dia bawa kad kahwin, panjang itu tebalnya. Luaknya 4 dia. Kenapa abang tak edarkan kad kahwin? Abang bagi salam, seorang pun tak jawab. Siapa nak jawab? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Memang baliklah. Jadi tuan-tuan, itu salam di mulut. Salam di tangan. Ni, salam di tangan. Nanti tuan-tuan, dah habis ceramah, salam. Okey, dengan saya tak payah salam lah tuan-tuan. Jenuh salam lah tuan-tuan. Okey, sama-sama tuan-tuan lah. Saya kan nak cabut je, calik buk. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz ceramah pakai kemeja, pakai seluar? Saya kata, senang saya cabut. Kenapa Ustaz tak pakai baju Melayu? Cuba tengok Datuk malam ni pakai baju Melayu. Ustaz tak hormat Datuk. Saya dah puas dah pakai baju Melayu tuan-tuan.
Hari tu saya ceramah di Johor, pakai baju Melayu, orang serbu saya nak bergambar, nak bersalam. Saya dibawa dek rela masuk dalam kereta. Duduk dalam kereta baru saya sedar, sampin hilang, tuan-tuan. Saya tanya kat driver saya, nampak sampin? Hilang, tuan-tuan. Dia peduli apa orang sekarang ni? Kepiah saya pun dia orang cabut. Bayangkan. Nak ambil berkat, apa keberkatnya pada kepiah ni, tuan-tuan? Hilang, abang, tak apa usah ambil berkat. Dia ganti kepiah dia pula. Dah lah kecil kemetok di atas. Astagfirullahalazim. Saya pergi ceramah di Kedah, serban saya dia ambil tu. Oh, tak boleh dah pakai jubah, tak boleh pakai serban, tak boleh. Serban saya dia orang cabut. Nak buat apa ni abang? Serban saya tu. Ustaz berkat tu dia. Tak ada berkat. Itu yang sejak pada hari tu tuan, saya pakai macam ni lagi senang. Kalau pakai jubah tuan-tuan jenuh selok lari, payah tuan. Tuan boleh bayang tak? Udah macam Woody Woodpecker lari, payah tuan. Jadi lepas ni tuan-tuan salamlah. Yang mana kita agak-agak orang ini tak nak tegur kita, salam. Tak payah tanya apa-apa, Assalamualaikum. Dah lembut hati. Kalau kita hari ini dalam masjid ini berbeza bendera, bagilah salam. Dengan salam itu melembutkan hati. Unjuklah tangan dan sambuklah tangan bersalam. Gugurlah dosa, tuan-tuan. Tuan-tuan tak nakkah gugur dosa dengan sebab berjabat tangan? Tak nakkah kita mendapat pahala wajib bila menjawab salam? Tidak maukah kita mendapat pahala 2 kali bila kita memulakan salam? Sayyidina Ali berkata, tiap-tiap kali aku jumpa Rasulullah, aku tidak pernah mendahului Rasulullah. Nabi Muhammad lah orang yang paling awal bagi salam. Nabi Muhammad lah orang yang paling awal suar tangan. Nabi Muhammad lah orang yang paling lambat melepaskan tangan bila bersalam. Kita hari ini kita kata, aku ikut Rasulullah. Tapi dalam bab bersalam tak nak ikut, dalam bab bagi salam tak nak ikut, dalam bab berkasih sayang tak nak ikut. Merdekakah kita kalau kita tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi itu datang kepada kita untuk memerdekakan pemikiran kita daripada jahiliyah kepada yang benar. Yang ketiga, apa dia? Wa at'imut ta'am. Bagi makan. Selalulah buat jamuan. Saya suka tuan-tuan, malam ni tak payahlah buat jamuan. Yang datangnya beribu-ribu orang. Siapa yang buat jamuan ni baguslah. Kalau dia kaya buatlah, buat. Tapi kalau setakat kuliah maghrib 4 saf, buatlah jamuan. Ustaz, mana masjid ada duit? Tiap-tiap malam buat kuliah maghrib, tiap-tiap malam buat jamuan, kopaklah duit masjid. Siapa suruh pakai duit masjid? Tadi Ustaz cakap buat jamuan. Saya minta 4 saf yang datang, tiap-tiap satu orang bawa makanan dari rumah. Pihak masjid hanya sediakan tempat. Bila sampai ke masjid, bawa mangkuk tingkat, letak. Tok Siak akan hidangkan makanan. Abang Bidin bawa kari pap. Kak Limah bawa kuih limas. Makcik Beda bawa nasi lemak. Haji Mat dibawanya kuih donat. Kak Tipah tertipu bawa sup. Tok Imam bawa nasi putih. Datuk Wira bawa sambal. Kalaulah 100 orang bawa makanan, 100 jenis makanan terhidang di hadapan kita. Haji Dolah bawa sup ekor. Hajah Minah bawa sup giabok. Haji Mat mangkuk tingkat kosong. Dia kerja dia nak cilok balik je tuan-tuan. Ni bukan Haji Mat di sini, ni dia mereka ni tuan-tuan. Bukankah satu kampung itu rasa seronok? Lepas habis kuliah maghrib, lepas habis sembahyang isyak, kita makan, tukar-tukar makan. Lama-lama dia akan merebak sembahyang, dia akan merebak pada puasa sunat. Hari Isnin, hari Khamis, jemaah masjid akan bawa juadah masing-masing berbuka puasa sunat di masjid. Dia mendatangkan kasih sayang. Tapi hari ini tuan-tuan, budaya tu dah hilang. Budaya hari ini
Ada pisang pun dikomplain. Orang datang masjid hantarkan sekotak pisang. Dia buka kotak pisang. Pisang. Tak ada apple ke? Ngap. Yang tu banyak kerja ngutuk. Bagilah buah apple ke, buah pear ke apa ke, pisang je ngap. Koman-koman orang itu bawa juga pisang yang boleh dimakan. Engkau bawa pisang apa? Yang mana faham, tak faham sudah. Kerjanya ngutuk. Apa masalah dengan pisang? Bukankah pisang itu disebut oleh Allah dalam Quran? Pisang disebut. Berapa banyak buah yang disebut, tuan-tuan? Maknanya buah tu bagus. Sebab tu pisang buah yang tidak bermusim. Ada yang pisang. Kalaulah pisang tu tak cantik, tak elok, tuan-tuan, Allah. Cuba tuan-tuan tengok dalam Malaysia ni, buah yang sentiasa ada apa? Buah betiknya, buah pisangnya, buah kelapanya. Bayangkan kelapa ni bermusim macam buah durian. Tuan-tuan nak buat santan macam mana? Bayangkan buah durian itu musimnya cuma 2 minggu. Kelapa pun 2 minggu. Tak susah kita. Bayangkan pisang kalaulah bermusim. Macam mana peniaga gorpis goreng pisang? Singkatan dia gorpis. Berapa banyak orang dapat hasil dengan gorpisnya, goreng pisangnya? Jangan hina orang, tuan-tuan. Jangan hina. Kita bagi orang makan, kita mendatangkan kasih sayang. Ni, tuan-tuan nampak tak 5 anak muda ni? Satu pakai baju Barcelona. Apa? Portugal. Oh, Cristiano Ronaldo. Yang ni baju apa pula ni? Apa? Kapal. Bukan JDT, bukan? Bukan ya? Ingat Atras Malaysia Melaya ni. Bakar masjid kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak macam mana nak tackle budak-budak ni? Tak susah. Besok Jumaat, letak dalam poket RM50, sekeping, RM1, satu not RM1, 50 lay. Bagi RM1 seorang. Jangan bising tau. Jangan bising Minggu depan nak lagi tak RM1? Jangan bising tau. Mesti diam. Nampak tak ada orang diam? Itu belum bagi lagi, tuan-tuan. Dah diam. Bayangkan, tuan-tuan, kalau tiap-tiap minggu bagi. Diam. Waktu khutbah jangan bising tau. Siapa bising, pakcik tak bagi dah. Diam. Kamu nama apa? Bahasa dia Portugal nama apa? Danish. Kamu tengok kawan-kawan kamu bising tau. Siapa yang bising, cakap pada pakcik. Minggu depan pakcik tak nak bagi duit. Siapa yang bising? Danish. Woi, diam. Dia pula je bising, tuan-tuan. Kita teka dia orang dengan belanja makan. Lama-lama baik. Kalau orang itu sombong dengan kita, tuan-tuan, hantar dekat dia satu raga buah rambutan, baiklah dia. Sebab tu Nabi sebut, kalau kamu nak tackle hati orang, apa kita kena buat? Ziarah orang yang tak pernah ziarah kita. Memberi pada orang yang tak pernah memberi kepada kita. Tegur pada orang yang tak pernah tegur kita. Lama-lama, tuan-tuan, dia jatuh hati pada kita. Kita ada sikap balas dendam. Kenduri tak dijemput, tunggu aku kenduri, aku pun tak jemput. Kita marah. Salah kalau dia tak jemput kita kenduri. Bila anak kita kahwin, dialah orang pertama yang kita jemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bagi kad kahwin, anak saya nak kahwin minggu depan, jemput datang ya. Isteri dia cakap, abang, kenduri anak kita hari tu abang tak jemput dia. Tengok sekarang. Malu bang, dia pula jemput kita. Masjid, kalau nak orang datang ke masjid, buat jamuan. Masjid, kalau nak orang datang ke masjid, pergi rumah kenduri. Walaupun yang buat kenduri itu tak pernah datang masjid. Kita hari ini nak pergi kenduri tahlil, tengok. Diminta kepada semua jemaah ya, tuan-tuan dijemput ke rumah nombor 4 laluan Mutiara. Malam ini ada kenduri tahlil ya, nombor 4 laluan Mutiara. Selepas isyak dijemput semua hadir. Berapa ramai cakap tak raya. Masjid pun tak datang, bila mati sibuk jemput orang.
Tak payah. Suami dia dulu masa hidup mana ada pijak masjid. Masa mati mengada datang masjid itu pun depan tu imam. Tak kata dia. Salah. Dia jemput semua pergi ke nombor 4 laluan Mutiara. Malam ni ada kenduri doa selamat. Tak payah. Bila sakit baru nak. Salah. Kita orang masjid awal lagi sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, nampak sangat macam orang masjid tu bulur. Bukan bulur. Kita tackle hati dia. Sebelum maghrib pukul 6.30 dah sampai Datuk Siap. Apa benda yang saya boleh bantu? Saya orang masjid, nama saya Haji Dola. Ini Tok Bilal Masjid, namanya Haji Mat. Ini Tok Imam Masjid, namanya Pak Mat Tempe. Kami datang ni, apa boleh kami bantu? Ya Allah, baiknya abang. Nampak? Itulah abang, masjid tak nak pergi, nampak malu tau. Dia orang tolong kita. Bila dah habis kenduri, orang masjid yang paling lambat balik. Sebab dia orang kumpul pinggan, letak ke setempat, bersihkan rumah dia. Lama-lama tuan-tuan, satu keluarga akan datang masjid hanya kerana makanan je. Kita dah jadi kawan dia, kita tepuk bahu dia, kita baca doa panjang-panjang. Ya Allah, berkatilah rumah yang mengadakan kenduri pada malam ini, ya Allah. Berkatilah ahli rumahnya, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosanya, murahkanlah rezeki, dan tariklah hati mereka, ya Allah, untuk pergi ke masjid. Sebab selama ni tak pernah ke masjid, ya Allah. Dia siku je tu imam, bengkak mata imam tu. Dengan kita buat jamuan dan dengan kita menghadiri jamuan, lembut hati orang. Yang keempat, apa dia yang disuruh oleh Nabi? Wasilul arham, sambung silaturahim. Tuan-tuan, hari raya korban dah dekat. Hari raya korban dalam haji tak dapat dipisahkan. Dia menyuruh kita supaya berkasih sayang. Saya mula-mula saya buat sekolah 2005. Saya siap 2006. Mula-mula saya buat korban di sekolah 2 ekor lembu. Tuan-tuan tahu tak? Bila buat sekolah bukan semua orang suka. Ada orang benci, ada orang menyampah. Ada yang tulis surat layang. Kenapa perlu buat di sekolah di tempat kami? Kenapa ni? Ganggu kami lah apa semua ni. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca harap balas. Nak balas apa surat layang? Alamat tak ada. Tuan-tuan tahu macam mana saya nak tackle hati orang? Sambung silaturahim. Dengan cara apa? Ambil sekilo daging korban, hantarkan ke rumah orang. Jangan boykot masjid ni, jangan boykot pada orang yang tak datang. Ahli jawatankuasa masjid, tolong kenal pasti siapa jemaah, siapa penduduk taman yang tak datang masjid, tolong kenal pasti. Nanti korban hantar pada rumah dia orang. Tonton tengok hasil dia. Selama ni dia kutuk kita, selama ni dia pandang serong pada orang masjid, pada jemaah masjid. Tetapi dengan sekilo daging korban ni tuan-tuan, dia berubah 360 darjah. Yang ni saya buat, saya terasa tuan-tuan. Saya pakai van rusa, kawan saya bubus sekilo dalam tong merah tu. Buka pintu van rusa, saya berjalan naik van. Sampai rumah, Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Saya ni nak sampaikan daging korban. Ya Allah. Oh, sudah. Kenapa makcik? Makcik tak pernah merasa daging korban. Terima kasihlah anak bagi dekat makcik. Anak dari mana? Saya dari Al-Barakah, sekolah Ustaz Kazim. Oh iya ke? Salam dia ya. InsyaAllah makcik. Saya lah Ustaz Kazim. Dia tanya anak dari mana? Saya jawab lah dari Al-Barakah. Saya kan urus bendul. Dia tak tanya anak siapa nama. Barulah Ustaz Kazim. Dia tanya saya dari mana? Al-Barakah lah sekolah. Tuan-tuan, dengan sekilo daging korban, dia meninggal 2 tahun lepas. Dari 2006 sampai 2013 dia datang belajar di sekolah saya. Bertongkat, kakinya 4, kakinya 6. 2 kaki besi, 2 kaki orang. Sampai dia meninggal malam hari raya Aidilfitri.
Dia menjadi pelajar sekolah saya yang setia. Saya hanya umpan dia dengan kasih sayang sekilo daging korban. Ada satu pakcik namanya Pak Rahman. Tengok saya kalih, tengok saya kalih. Tak nak bertentang muka. Saya pergi dekat dia, Assalamualaikum pakcik, saya Ustaz Kazim nak bagi. Terima kasihlah. Banyak ke Ustaz lo korban ke? Tak banyak pakcik, 4 ekor je. Tu teringatkan pakcik saya bagilah. Dekat orang lain pun saya tak bagi sangat, tak pun nak ingat, tapi pakcik semua saya bagilah. Yang mana terpilih lah, yang mana saya rasa nampak. Padahal semua dapat. Tapi masa nak tackle dia, pakcik seorang je dapat pakcik. Ya ke? Ha, sudah tuan-tuan. Suami isteri datang belajar, datang semayang berjemaah di surau sekolah saya. Kenapa kita nak mengamalkan budaya boykot? Itu belum merdeka. Tak payah boykot. Ini kita tuan-tuan pilih pula. Ni bapak dia tak datang semayang ni. Jangan bagi. Budak ni tahan, tahan ni. Itu bahasa tiap-tiap kali korban. Korban baru nampak muka. Haram jadah panggil dia. Tuan-tuan tahu tak, bila tuan-tuan marah anak dia cakap pada bapak. Bapak, tadi kan Aiman nak ambil daging, orang tu tak bagi ambil. Kenapa? Dia kata bapak tak nak pergi masjid. Dia sebut haram jadah bagi bapak. Habislah. Tapi kalau tuan-tuan bagi dia, Aiman, bagi dekat bapak kamu ya. Cakap orang masjid bagi. Bagi bapak. Kalau boleh buat melasak kicap. Ayah, ni orang masjid bagi daging. Tuan-tuan tahu tak? Tersentuh tahu. Tuan-tuan ingat kecil ke daging korban ni? Kalaulah korban ni kecil, Allah tak suruh korban. Kalaulah daging korban ni kecil, tuan-tuan, tak ada hukum hakam berkaitan dengan korban. Tapi dia besar nilai dia. Tapi sayang, kita memilih untuk boykot. Orang tak datang, kita boykot. Orang tak tegur, kita boykot. Orang berbeza bendera parti, kita boykot. Habislah. Janganlah ada budaya boykot memboykot. Saya kena boykot itu biasa. Saya penceramah. Tapi saya pegang pada prinsip diri saya tak pernah boykot orang. Dia mati, saya pergi ziarah. Kalau boleh saya bawa anak-anak murid saya uruskan jenazah dia. Lama-lama tuan-tuan, kalau suami dia tak terbuka pintu hati, anak dan isteri dia akan terbuka pintu hati. Jom tuan-tuan, kita tubuhkan masjid, kena tubuhkan unit silaturahim. Ambil orang tabligh jadi biro. Masjid dah ada biro dakwah. Masjid dah ada biro ekonomi. Masjid dah ada biro wanita. Masjid dah ada biro belia. Kenapa tak tubuhkan satu lagi biro? Biro silaturahim. Ajak orang ke masjid, ajak orang baik. Dia mati, kita sampai. Dia sakit, kita sampai. Di sini ada hospital, biro masjid, 15 laki-laki, 15 perempuan. Tiap-tiap hari dalam seminggu 3 kali ziarah hospital. Pakai baju macam mana yang kutip derma tadi. Jangan hanya masa kutip derma je pakai baju tu. Pergi ziarah di hospital, pakai masjid, baju hijau masjid. Sukarelawan masjid, biro silaturahim. Tanya pada makcik, makcik sakit apa makcik? Makcik sakit tulang belakang. Makcik dah wuduk dah sembahyang, makcik tak boleh wuduk. Biar kami ambilkan. Bawa spray pergi ambil wuduk dekat makcik tu. Tuan-tuan nampak betapa besarnya. Saya pergi ziarah satu makcik, umurnya 69. Suaminya 74. Dah 2 minggu duduk di hospital. Saya tanya dia, makcik, pakcik ni dah mandi belum? Mana nak mandinya, dia nak bangun pun tak mampu. Makcik tak lap, makcik pun tak mampu. 3 orang saya tuan-tuan ambil kain tuala, basahkan dengan air, lap seluruh badan dia. Sampai ke kaki lap pakcik ni. Tiba-tiba bila saya dah lap semua, dah basah rambut dia, lap, dia rasa segar. Dia cakap dekat saya, Ustaz, nak duduk. Terkejut isteri dia. Tak pernah-pernah nak duduk. Dia rasa segar gamaknya lepas saya lap dia. Saya angkat dia, saya letakkan dia. Duduk. Kaki dia sampai telunjuk.
Saya angkat kawan-kawan saya, letak pergi balik. Tuan-tuan, saya rasa puas. Terima kasih Ustaz, lapkan suami makcik. Tuan-tuan tahu, suami dia meninggal 2 hari lepas. Tapi saya rasa puas. Sebab biro, di sekolah saya ada biro ni. Biro silaturahim. Mereka 2 orang, suami isteri, anak tak ada apa tak ada. Pagi-pagi saya hantar bubur pada dia. Kalau saya ceramah, saya arahkan wakil saya hantar. Tengah hari hantar lauk pada dia. Makcik tak payah masak, makcik tak payah buat sarapan, kami yang buat. Sampai dia mati 2 hari lepas. Lama-lama tuan-tuan, anak dia datang, keluarga dia datang, sepupu dia datang. Dia cakap pada saya, Ustaz, suami saya pesan, sebelum meninggal, Ustaz uruskan, sekolah Ustaz uruskan, anak murid Ustaz mandikan semua mayat suami saya ni, urus Ustaz. Tuan-tuan, sampai bila kita nak membenci? Apakah modal besar sangat? Saya cuma beli RM2 bubur dan saya hantar lauk 2 jenis. Orang tua-tua makan apa banyak-banyak? Tapi dengan sebab itu tuan-tuan, kasih sayang datang. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, jangan sombong-sombong. Kalau di sini ada orang tabligh, bagus. Saya sangat puji orang tabligh sebab mereka rajin mengajak orang ke masjid. Sangat bagus, sangat hebat. Saya pun secara peribadi, saya pun tak boleh pergi rumah orang mengajak orang ke masjid. Saya kalah dengan tabligh. Tetapi alangkah cantiknya kalau tabligh duduk di taman masing-masing, mengajak orang taman-taman masing-masing datang di masjid masing-masing, tanpa perlu meninggalkan isteri, tanpa perlu meninggalkan anak-anak. Lagi cantik daripada meninggalkan anak-anak dan isteri nak mengajak orang lain pergi ke masjid tempat lain. Saya rasa lebih baik duduk di kampung masing-masing tanpa perlu tinggalkan isteri dan anak-anak. Dalam masa yang sama kita ajak orang datang ke masjid dekat dengan rumah kita. Itu lagi bagus dan lagi bermanfaat. Yang kelima, bagaimana nak mendatangkan kasih sayang? Sembahyang malam dan berdoalah. Tuan-tuan, dah sampai dah masanya kita buat sembahyang hajat. Malam-malam bangun tengah malam, minta supaya orang Melayu di Malaysia dalam keadaan dah merdeka, dah aman, minta supaya disatukan hati orang Islam. Hari ini orang Islam habis berpecah ni tuan-tuan. Yang belah ini pecah, yang belah sana pecah, yang belah sana pecah. Yang tidak pecah, orang mereka saja yang tidak berpecah belah. Orang mereka makin bersatu padu, tapi orang Islam berpecah belah. Kita dah tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Sebab tu saya cakap pada ahli-ahli politik, saya cakap, ahli politik ni selalu bercakap, tapi jarang mau dengar cakap orang. Mereka selalu bagi nasihat, tapi mereka jarang nak dengar nasihat orang. Saya ambil kesempatan di sini tuan-tuan, kepada orang-orang politik, berbaik-baiklah. Jangan menjadikan rakyat ini bermusuh. Carilah jalan untuk bersepakat. Carilah jalan untuk berdamai. Dah merdeka dah. Gunakan apa yang ada ini untuk kebaikan. Jangan hanya kerana masalah peribadi, kecewa dengan peribadi dan sebagainya, kita mengajak orang, mengajak rakyat sesama kita bermusuh dan bergaduh. Yang akhirnya bila bergaduh, orang lain makin kuat, kita makin lemah. Tuan-tuan, ni namanya jari. Saya renggangkan jari. Kalau tampar, tak sedap tuan-tuan. Tapi kalau saya genggamkan penumbuk, kalau tumbuk jatuh orang. Begitulah bandingan bila kita bersatu padu, dia jadi kuat. Tapi kalau kita renggang-renggang, dia jadi lemah. Tolonglah bangun sembahyang malam, minta Allah pelihara, minta Allah satukan kita. Sebab kalau kita berpecah belah, bala akan sampai. Bala antara yang besar ialah kuasa memerintah hilang. Itulah bala yang paling besar. Yang mana bila dah hilang kuasa pemerintahan, kadang-kadang sudah tidak akan dapat lagi balik kuasa pemerintahan tersebut. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ceramah kita malam ini dapat manfaat. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang buruk itu semua kesalahan saya.
Jadi bagi tuan-tuan, kalau ada pandangan saya yang betul, ambillah. Kalau tak ada betul, tolaklah. Cuma buatlah. Apa yang saya cakap pada malam ni, saya buat. Saya buat di sekolah saya. Dan sekarang tuan-tuan, saya sangat bersyukur sebab kita boleh menyatu padukan masyarakat dengan berkasih sayang. Dan tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak melawat ke sekolah saya, mungkin nak buat di sini cawangan ke apa benda ke, contoh ke, nak tiru ke, datanglah. Baru ni datang satu ketua menteri, datang melawat, dia kata dia nak buat di negeri dia. Dia datanglah, kita akan buat dan tuan-tuan nampak hasilnya. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan boleh beli air penawar yang telah saya bacakan doa dan ayat-ayat suci. Ya, tuan-tuan boleh beli kismis, tuan-tuan boleh beli buku-buku saya. Ini di antara buku saya yang terbaru. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyumbangkan pada sekolah saya supaya terus dapat berkhidmat pada masyarakat di luar balkoni dan di pintu pagar masjid. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.